Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so hari ni cikgu nak ajar kamu bagaimanakah membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data terkumpul. Okey, anda telah mempelajari bahawa plot kotak ialah satu kaedah untuk memaparkan kumpulan data berangka secara grafik. Melalui kuartil berdasarkan 5 nilai, iaitu nilai minimum, nilai kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan nilai maksimum. Okey, seperti histogram dan poligon kegerapan, bentuk taburan data juga dapat dikenal pasti melalui plot kotak. Okey, so ada 3 jenis lah. Okey, yang pertama iaitu taburan simetri. Okey, yang kedua taburan pencong ke kiri, dan yang ketiga taburan pencong ke kanan. Okey, kemudian garis median berada di tengah-tengah kotak dan sungut adalah sama panjang. Okey, so dia berada di tengah-tengah ni, median berada di tengah dan sungut dia dengan sungut sini adalah sungut dia dengan sudut ni adalah sama panjang. Okey, kemudian yang B, garis median memotong kotak menjadi tidak sama saiz. Okey, so contohnya macam ni kan. Okey, potong ni median, dia saiz dia tak sama, ni pun sama. Okey, so jadi bila dia tak sama, jika bahagian kiri kotak lebih besar, contohnya ni lah, lebih besar, maka taburan data ialah pencong ke kiri. So jadi nombor dia ni adalah taburan pencong ke kiri. Okey, kemudian jika bahagian kanan kotak lebih besar, yang ni kan, ini lebih besar, maka taburan data ialah pencong ke kanan. So jadi bila ni lebih besar, so kita namakan dia sebagai pencong ke kanan. Okey, kemudian sungut kiri dan sungut kanan mewakili skor di dual median. Okey, jika kotak dibahagikan dengan saiz yang sama tetapi sungut kiri lebih panjang dari sungut kanan, maka taburan pencong ke kiri atau sebaliknya. Okey, so jadi kalau tengok sini, sekali lagi kata okay, sungut kiri dan sungut kanan mewakili skor di luar median. Inilah skor di luar median. Jika kotak dibahagikan dengan sama saiz sama tetapi sungut kiri lebih panjang. Sungut kiri lebih panjang daripada sungut kanan, maka taburan pencong ke kiri. Kalau dia ni lebih panjang, pencong ke kiri. So atau sebaliknya, kalau ni lebih panjang, so jadi nama dia pencong ke kanan. Okey, kita tengok contoh contoh 11. Okey, ogive di sebelah menunjukkan jisim dalam gram bagi 90 biji bilimbing yang dicatatkan. Okey, so jadi ni ogive. Okey, ni adalah ogive. Kemudian bila satu plot kotak berdasarkan ogive tersebut. Okey, so yang pertama kita tengok dulu nilai minimum. So nilai minimum dekat graf ni, nilai dia adalah 80. Dan nilai maksimum kat sini, kita tengok sini adalah 150. Okey, yang pertama kita nak cari dulu kuartil pertama kedudukan kuartil pertama. So formula dia adalah 1/4 darab 90. Okey, 1/4 ni darabkan nilai maksimum ni, 90 biji. Inilah 90 biji 1/4, so dapat 22.5. So bila kita dapat 22.5, so jadi 22.5 ni kat sini. Okey, so ni 22.5, so kita tarik ke kanan, lepas tu kita bawa ke bawah. So jadi kita akan dapat nilai dia kat sini. So nilai kat sini kita akan dapat 116. Inilah 116. Okey, lepas tu kita nak cari pula untuk median. Okey, median formula dia 1/2 darabkan dengan samalah macam ni, 90. So kita dapat sini 45. So jadi dah dapat 45. So ni 45 kat sini. So kita bawa ke kanan dan kita bawa turun ke bawah. So kita akan dapat 1, 2, 3. So nilai dia 1, 2, 3. Okey, selepas itu kita nak cari kuartil 3/4, kuartil ketiga. So kuartil ketiga formula dia 3/4. Kalau kuartil pertama 1/4, median 1/2, kuartil ketiga 3/4. So darabkan dengan 90 dapat 67.5. So dah dapat nilai tu. Kita tengok dekat sini graf. Okey, 67.5. So kita bawa ke kanan.
bawa ke kiri dalam graf. So kita dapat ni 1, 2, 8. Okay, so bila kita dah dapat tu, kita lukis dekat plot dalam kotak lah. So jadi yang mula-mula, okay, nilai 80 ni kita tanda dekat sini. So mula kita buat garis lah. Buat garisan ni. Di sini 80, 90, 100, 110, sampailah 150. Okay, so jadi ni 80 kita letak sini. Dan 150 ni kita letak sini. Betul, 116. Okey, pertama 116. So kat sini titik dia. Ni kan. Ni 110, 115, 116. So tanda sini. Okay, kemudian kuartil kedua, median 1, 2, 3. So jadi kamu tanda ni 1, 2, 3. So kat sini. Ini adalah median. Kemudian 128. Okay, 128 dekat sini ni 125 kan. 125, 126, 127, 128. So tanda sini 128. Okay, dah dapat tu kita buat kotak, blok kotak. Okay, so untuk buat kotak sini. Jadi soalan kedua dia kata seterusnya nyatakan bentuk taburan data tersebut. Okay, so jadi data ini mempunyai pencong. So jadi siapa yang besar? So besar dekat sini kan. So dia ada data taburan pencong ke kiri kerana bahagian kotak lebih besar daripada bahagian kanan. Okay, so itu adalah untuk soalan yang pertama lah. Okay, so jadi sekarang kita nak bincang. Sekarang kita nak bincang latih Ketiri 7.2b. Okay, so jadi yang pertama, cikgu tambah lagi satu notes kat sini. Okay, sebelum kita mula, kejap ya. Tunggu sekejap, cikgu nak cek jawapan. Okay, so yang pertama soalan dia tanya, okay, so ojif di sebelah menunjukkan bilangan unit tenaga yang digunakan oleh 80 isi rumah dalam satu bulan tertentu. Okay, bina satu plot kotak berdasarkan ojif tersebut. Okay, so ni ojif dia. Okay, yang pertama kita akan cari dulu nilai minimum. So nilai minimum dekat sini. Okay, nilai minimum kat sini adalah 50. Okay, so jadi cikgu tulis sini nilai minimum. Cikgu tukar dan lain. Sekejap ya, cikgu nak cari jawapan. Tujuh point 2B.
Okey, so yang pertama nilai minimum dia. Nilai minimum. So jadi nilai minimum kat sini adalah 50. Lepas tu kita tengok pula untuk nilai maksimum. Nilai maksimum kat sini adalah 450. Nilai maksimum adalah 450. Kemudian kita pula cari pula untuk kuartil pertama. Kedudukan. Cari kedudukan kuartil pertama. So kedudukan kuartil pertama adalah 1/4. Darabkan dengan nilai ni lah dia punya apa tu, nilai kekerapan pretty tinggi kan, iaitu 80. So ni 80. So jadi cikgu akan dapat sini 1/4 darabkan dengan 80. So jadi cikgu dapat sini 20. So daripada graf cikgu cari 20 lah. Okey. So 20. Okey, so jadi di sini 20. So cikgu dah buat dah sebelum ni. So jadi 20 ni tarik ke bawah, ke kanan. So tarik ke bawah. So jadi cikgu dapat sini 170. Di sini kuartil pertama cikgu akan dapat sini 170. Okey, lepas tu cikgu cari pula kedudukan median ya. Kemudian 1/2 darabkan dengan 80. So jadi ni dapat 40 lah. Okey. Sekarang cikgu nak cari Q2. Okey, 40 lah. So 40 kat sini. Okey, ni 40. Cikgu tarik ke kanan. Dan cikgu bawa dia ke bawah. Okey, ni kamu kena garis pakai pembaris lah. Okey. So jadi nilai yang dekat sini. Kita tengok sini. Okey, ini adalah 200. Satu kotak ni sama 10 lah. So ni 210, 220. Ni 2230 lah. So dia sebenarnya dekat tengah-tengah ni. Ni dekat tengah-tengah sini. So nilai dia kat sini adalah 225. Okey, so jadi Q2 nilai adalah 225. Kemudian kita nak cari kedudukan Q3 ya. So kedudukan Q3 3/4 darabkan dengan 80. So 3/4 darab 80. So kita dapat 60. So jadi nilai 60. So ni 60 kan. So 60. So bawa ke kanan. Dan kita bawa ke bawah. So kita dapat sini 280. So Q3 nilai adalah 280. Okey, so jadi kita dah selesai cari nilai minimum, nilai maksimum. Okey, kita dah selesai dah ni. Sekarang kita nak lukis. Sekarang kita nak lukis graf. Okey.
So jadi bila nak lukis graf, okay, sekejap ya. Okay, so ni yang tadi cikgu dapatkan. Okay, so sekarang kita tengok nilai minimum kat sini. Nilai dia adalah 50. Yang ni nilai dia kat sini paling maksimum adalah 450. So, jadi cikgu ambil graf. Cikgu mulakan dengan, okay, cikgu tengah cikgu cikgu ambil sini, cikgu mulakan dengan 50 so ni 100 setengah, 150, 200, 250, 300, ni adalah 300 setengah, 400, ini adalah 450. So, jadi cikgu dah dapatkan gariskan ni. Lebih kurang lah. Okay, lepas tu tanda dulu. Kita tukar pen hitam lah. Okay, so 50 kat sini dah, 50. So jadi lepas tu ni 50 so ni 400 setengah. So 400 setengah cikgu tanda dekat sini. Okay, lepas tu kuartil pertama iaitu 170. So 170. Okay, so dua kotak ni sama dengan ni, ini 160, 170 kat sini lah, ini 170. Okay, so ni adalah 170. Okay, lepas tu 225 kuartil, 225. Okay, so ini adalah 210, 220, 230. So di tengah-tengah ni. Okay, so tengah-tengah inilah 230. 225. Okay, so tengah-tengah sini. Okay, saya ulang. Ini 210, ini 220, ini 220. So tengah-tengah sini. Okay, lepas tu kita cari yang ni lah, nilai apa, kuartil ketiga, 280. So 280 ni 260, 270, 280. So 280 kat sini. So sini. Okay, so dah dapat ni, barulah kita buat dia punya kotak. Okay, so kotak dia. Okay, so jadi kalau kita tengok sini, dia lebih kepada benda ni lebih kepada belah kanan kan. Okay, dia boleh yang kanan lebih panjang. Okay, so jadi kita boleh katakan dia adalah taburan yang ini kita boleh katakan data mempunyai taburan yang sedikit bencong ke kanan. Dapat soalan B sekejap saya ambil.
Okey, so ni tadi soalan ni tadi. Soalan B kan ni. Dia kata seterusnya nyatakan bentuk taburan. Seterusnya nyatakan bentuk taburan bagi data tersebut. So, jadi kita boleh katakan dia adalah data mempunyai taburan yang sedikit pencong ke kanan. Okey, so itu untuk inilah 7.2B. Okey, sekarang kita tengok pula untuk soalan nombor 2. Okay, so nak cek ke padam dulu. Okay, soalan nombor 2 dia kata objek di sebelah menunjukkan tempoh masa dalam saat bagi 60 buah lagu yang dimainkan dalam radio dalam satu masa. Bina satu plot kotak berdasarkan objek tersebut. So jadi ini dia bagi ni lah maklumat yang dia bagi. So yang pertama kita kena cari dulu nilai minimum. So nilai minimum yang ni lah ni. Jadi nilai minimum adalah 149.5. Kalau kita cari nilai maksimum pula. Okay, nilai maksimum ni 149.5 ya. Okay, 149.5. 149.5. Okay, kemudian cikgu cari kedudukan Q1. Okay, kedudukan. Cikgu formkan lah. Okay, kedudukan Q1 1/4 kita harapkan dengan ni nilai tertinggi 60. So dah harap dengan 60. So dapat kat sini dapat 15. So jadi 15 kita tengok dekat graf. Cikgu ambil ni pen. So 15 kat sini. Ini 10. So ni 11, 12 tak boleh. 10. Sini adalah 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ini 12, 14, 16. So ini 16 tengah-tengah. So tengah-tengah ni. Okay, dia berada di tengah-tengah ni. Ini adalah 15. Ini adalah 10. So ini 15. Cikgu bawa ke kanan.
lagi tebal. So bawa dia ke bawah. Okay, so jadi kita dapat nilai dia. Okay, so ni 249. Ni adalah ini 249, ini 299. So jadi 299 tolak 24. So bagikan dengan 10. So okay, so jadi ini sama satu kotak kecil ni sama dengan 5. So ni ada 4, 1, 2, 3, 4. So 4 sama dengan 20 lah. Okay, so 20 campur dengan 249.5. So dapat sini. Ini adalah nilai kat sini. Nilai kat sini adalah 24. Nilai kat sini adalah 249. Sorry. Nilai kat sini adalah 269. 269.5. Dan di sini Q1 nilai adalah 269.5. Okay, kemudian kita cari Q2. Q2 adalah 1/2 darab 60. So dapat ini 30. So ada 30. Kita tengok sini. Okay, so 30 sini. Ini adalah 30. So, jadi kita bawa ke kanan. Okay, guna pembaris lah. Okay. So ini bawa ke bawah. So satu kotak kecil sama dengan 5. So ni kira ni 15 lah. 15. So 15 299.5 campur 15. So, kita dapat sini nilai dia adalah 314.5. So jadi Q2 nilai adalah 314.5. Okay, seterusnya pada dapat tu kita cari Q3 ya. So jadi Q3 dia 3/4 darabkan dengan 60. So jadi 3/4 darab 60. So kita dapat 45. Okay, so jadi daripada graf kita carikan 45. So 45 ni 46 ya. Ini 46. So 45 kat sini tengah-tengah. Sekarang pakai membaris. Bawa ke bawah. Ni pun pakai membaris ya, jangan freehand macam cikgu ni. Okay, so jadi kamu kena carilah nilai ni berapa. Okay, kat sini berapa nilai dia. So jadi ni ada
Ni 2 kotak sekira 10. So jadi 349.5 campur 10. So kita dapat 359. Okey, 359.5. Okey, so dari sini nilai dia adalah 359.5. So jadi cikgu tulis sini Q3 nilai dia adalah 359.5. Okey, so dah selesai tu. Sekarang kita lukis graf. Okey, so cikgu padam dulu. Okey, so jadi nilai minimum kat sini. Okey, nilai minimum adalah 149.5. So dari cikgu tulis ni bermula dengan 149.5. Kemudian ni adalah 199.5, 249.5, 299.5, 49.5, 3, 39.5, dan ini adalah 449.5. Lepas tu kita tandakan nilai minimum dengan maksimum tu lah. Okey, so jadi ni nilai minimum dan ini adalah nilai maksimum. Okey, lepas tu sekarang kita tandakan dekat mana nilai Q1 ya. So Q1 berada pada titik yang ketiga kan. So 249, so kat sini yang keempat, titik yang keempat. Okay, lepas tu kita masukkan Q3. Q3 adalah 359. So 359 pada titik yang ketiga. 2, 3 ni lah. Sekejap bukan 1, 2, 3. Okay, lepas tu median adalah 31 ya, ni median 314.5. Okay, so dia berada di antara 4 dengan 5. Okay, so ni median lah tengah-tengah. Lepas tu kita buat kotak dia. Sambung sini. Okay, so inilah jawapan dia. Okay, so cikgu rasa itu saja daripada cikgu. Okay, sekian, terima kasih.